Imam Al-Ghazali pernah satu ketika dia pun jadi ahli ilmu kalam. Dia kan ada pergolakan jiwa dia. Dia nak cari peringkat yang tertinggi dalam agama ni. Mana boleh capai? Last kali dia dapat jalan tasawuf. Sebelum jalan tasawuf tu, dia masuk jalan ilmu kalam dulu. Dia kaji ilmu kalam ni. Apa kata Imam Ghazali? Dia kata mutakallimin, iaitu ahli-ahli ilmu kalam yang membuatkan gerakan dakwah ke arah mengikut sunnah dengan cara yang baik sekali. Dia puji ilmu kalam ni bagus, ahli-ahli dia bagus, sebab mereka nak jaga akidah umat Islam ni daripada bid'ah. Kemudian dia sambung lagi, dia kata kebanyakan bidang perbincangan mereka berlegar dalam soal-soal untuk menentang hujah musuh dan membatalkan beberapa teori mereka bersesuaian dengan penerimaan mereka. Jadi dah duduk jadi ulama ilmu kalam, duk fikir pasal berdebat lah. Nak lawan dengan Mu'tazilah, nak lawan dengan Qadariyah, nak lawan dengan Jabariyah. Lama-kelamaan mereka ni bab-bab agama yang lain tu dia dah kurang fikir, dia duk tumpu pasal berdebat, cara nak kalahkan hujah musuh. Bahagian ni Imam Ghazali dia tak apa berkenan. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, bagi aku ilmu kalam masih belum cukup dan ia tidak dapat mengatasi penderitaanku selama ini. Ilmu kalam ni bagus, tapi kalau orang nak sampai ke makam yang tertinggi, dia tak boleh sampai. Dia ada batas dia. Nak sampai tinggi lagi, dia kena jalan tasawuf, baru boleh sampai. Mengikut kata Imam Ghazali dalam kitab Muqis Minad Dolal. Muka surat seterusnya. Adapun mengenal Allah Ta'ala, ada orang dia nak kenal Allah, nak kenal sifat Allah, nak kenal af'al Allah. Kata Imam Ghazali, nak kenal semua ni dengan peringkat pengenalan yang tinggi ialah melalui ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ni berada dalam ilmu tasawuf. Kalau setakat ilmu kalam, kalau setakat ilmu hakikat, memanglah naik makam, tapi tak boleh sampai ke peringkat tertinggi. Dia ada batas dia. Saya teringat satu orang guru ilmu kalam, sekarang hidup lagi. Dia mengajar ilmu kalam dan dia juga mengajar ilmu hakikat. Kalau belajar dengan dia, kita cepat faham. Faham tentang mengesahkan af'al Allah macam mana, mengesahkan zat Allah macam mana, mengesahkan asma Allah macam mana. Cepat pelajaran dia. Satu ketika sampai kepada saya rakaman. Rupanya dalam rakaman tu dia hantam kaum sufi dengan kaum tarekat. Bagi dia pengajaran dia tu dah terbaik dah, peringkat mengenal Allah yang tinggi. Kita tengok kaum-kaum tarekat, kaum-kaum sufi, duk beramal, uzlah, mujahadah, suluk, apa pun tak dapat. Dia kata anak murid dia semua cepat dapat. Dari situ dia ada salah faham. Kita nak mencapai Tuhan, peringkat yang paling tinggi yang boleh dicapai oleh makhluk ni bukan dengan akal. Bagi dia nak capai Tuhan peringkat tertinggi dengan akal. Sebab ilmu kalam, ilmu hakikat, dia ikut akal kita. Dia ajar akal kita macam mana cara berfikir, akhirnya kita dapat mengesahkan Allah. Kalau ikut Imam Ghazali, selagi guna akal tu maksud dia terbatas. Mana boleh akal nak mencapai Allah? Masih, walaupun dah tinggi, tapi ada had dia. Dengan jalan mukasyafah, jalan mengalami sendiri, melalui sendiri, merasai sendiri. Masa tu peranan akal ni dah tak pakai dah. Dia mengalami sendiri. Itu yang orang kata fana lah, baqa lah, kan? Yang tu lagi tinggi. Kata Imam Ghazali, kalau nak kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal, sekadar yang Allah izinkan, melalui ilmu mukasyafah, maka tidaklah diperoleh dari ilmu kalam. Kalau belajar sifat 20, kata nak kenal Allah peringkat tinggi, dia tak boleh sampai. Sebab dia masih terikat dengan akal. Sebab tu kita tengok yang mana golongan sufi ni, kan, dia banyak suluk, banyak meditasi, banyak uzlah. Dia nak mengosongkan diri dan sampai kepada Allah tu. Dia lebih tinggi daripada ilmu kalam yang menggunakan akal ni tadi. Maka hampir adalah ilmu kalam itu menjadi hijab dan penghalang. Kalau orang duk sibuk berdebat dalam ilmu kalam ni tadi, dia terhalang pula daripada nak mencapai makam yang tertinggi tadi. Maka ketahuilah bahawa orang yang mengenal kebenaran dengan orang-orang
adalah orang yang hairan dalam kehairanan kesesatan. Dari itu kenalilah kebenaran. Nescaya engkau akan mengenal ahli kebenaran itu kalau engkau berjalan menuju jalan kebenaran. Kata Imam Ghazali, kita nak tahu sesuatu isu tu mana betul mana salah, kita kena kaji isu tu. Jangan disebabkan isu tu satu orang yang kita hormat, Syekh sekian-sekian lah, Syekh ni kata isu ni jawapan dia A, kita pun memang betul jawapan A. Kita kata, macam mana kamu tahu jawapan A? Tu Syekh tu kata jawapan A. Syekh tu pula dia ada pula dia punya kabinet, ahli syura dia semua kata A. Lepas tu ulama-ulama kecil di bawah dia semua kata A. Takkanlah mereka tak tahu. Kata Imam Ghazali, style tu tak boleh pakai. Kita kena kaji juga. Sebab dia kata kenalilah kebenaran dengan kaji kenalan tu. Kenali kebenaran, bukan dengan cara mengenal kebenaran dengan orang-orang. Dia tak bergantung pada orang-orang. Kalau kita ni, kalau Syekh kita kata AA lah, Syekh kita kata ZZ lah, kadang-kadang kita boleh pertikaian juga. Kalau kita kata ni nampak macam tak kena ni, boleh pertikaian. Kaji kebenaran. Muka surat sebelah. Dan sesungguhnya tidak terdapat tujuan peribadi mereka pada agama, dan tidak dihancurkan debu jejak mereka, dan tidaklah terkemuka mereka dengan ilmu kalam dan ilmu fiqh, akan tetapi dengan ilmu akhirat dan jalan menuju kepadanya. Saya ringkaskan. Ni Imam Ghazali cerita tentang para sahabat. Dia kata para sahabat ni mencapai darjat tertinggi, mencapai kemuliaan tertinggi bukan dengan ilmu kalam, sebab pada zaman mereka ilmu kalam pun tak ada lagi. Bukan dengan ilmu fiqh, sebab pada zaman tu mereka tak sibuk-sibuk tentang ilmu fiqh sangat. Tapi mereka ni mencapai ilmu tertinggi, mencapai jalan akhirat melalui yang mukasyafah muamalah tu lah. Sebab tu kita tengok Sayyidina Abu Bakar, kalau ditimbang dia punya kedudukan dia dengan kedudukan umat Islam yang lain pada zaman tu, berat dia lagi. Sebab apa? Ada sir, ada rahsia di dalam hati dia. Nanti Imam Ghazali sentuh. Bukan Imam Ghazali kata Abu Bakar lebih daripada umat Islam ni, bukan sebab dia mengajar ilmu kalam dah, bukan sebab dia banyak hafal hadis dah juga, bukan sebab dia banyak tafsir Quran dah juga. Tapi kenapa dia tu lebih daripada orang lain? Dia ada rahsia. Ada rahsia di dalam dia tu. Kemudian bila Sayyidina Umar Al-Khattab meninggal dunia, Abdullah bin Mas'ud kata telah hilang 9 daripada 10 ilmu. Maksud dia 90% ilmu dah hilang. Para sahabat lain macam protes lah. Kenapa kamu kata hilang? Ramai lagi sahabat-sahabat beribu-ribu orang, yang mati Umar seorang. Dia kata bukan, aku maksudkan ni bukan ilmu-ilmu fiqh, ilmu-ilmu ni, ilmu tentang Tuhan tu dah hilang. Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni, mereka punya kedudukan pemahaman tentang ilmu ketuhanan ni tinggi. Sebab tu mereka duduk di atas. Bukan kerana dia hafal kitab banyak, hafal hadis 100,000, bukan. Tapi kita tak kata hafal hadis 100,000 tu tak baik, baguslah. Cuma kita nak tahu, nak capai makam yang lebih tinggi, mana jalan dia? Jalan Sayyidina Abu Bakar, jalan Sayyidina Umar. Kata Imam Ghazali, tidaklah Abu Bakar melebihi manusia lain lantaran banyak puasa. Sayyidina Abu Bakar ni kedudukan dia sebegitu hebat bukan sebab banyak puasa, bukan sebab banyak semayang, bukan sebab banyak riwayatkan hadis, bukan sebab banyak keluar fatwa, dan bukan sebab banyak berkata-kata, tetapi kelebihannya adalah kerana sesuatu yang mulia di dalam dadanya, sebagaimana yang diakui oleh Nabi sendiri. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni, kata sebahagian ulama, dia sampai ke peringkat musyahadah lah. Bila orang kata, Abu Bakar, semalam kawan kamu Muhammad tu kata dia pergi ke Masjidil Aqsa, lepas tu dia naik ke langit ke-7, kemudian turun balik, kemudian dia mai balik ke Mekah. Contohlah orang bertikaikan pada Abu Bakar. Kamu percaya tak? Abu Bakar kata, Nabi Muhammad cakap, ya, aku percaya. Dia terus percaya aja. Kalau ikut pemahaman kita, kita kata Sayyidina Abu Bakar ni pak turut lah apa Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad cakap apa, ya. Sebenarnya bukan macam tu. Dia ke peringkat menyaksikan, penyaksian, musyahadah, mukasyafah. Bila kata Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa, balik
ke Makkah dalam satu malam, penyaksian. Itu yang kata rahsia tu tadi, dia sampai ke peringkat itu. Dia musyahadah. Sebab tu dia kata ya. Kalau dia jenis Nabi Muhammad cakap apa? Ya, ya, ya. Maksud dia satu pak turut lah, tak ada ilmu. Bukan yang tu. Dia ada rahsia tu, yang dia sampai ke makam dia.